kenal dulu lah. Ada dulu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sakayaza. Waalaikumsalam. Okey. Saya nak Cik Fidah kita ke Waalaikumsalam. Recording main kita. Okay. Saya nak betul-betul kita trade ni sebenarnya tak susah pun. Kita jangan set dalam minda kita yang trading ni susah. Kita set susah, maka kita punya trading tu tak okey, tak takut dengan kita punya bayarnya kita sendiri. Market buat apa gitu gini, takut tak. Okey. Okey, salam. Okey, tunggu lagi 5 minit. 5 minit kalau start pukul 9.40 kita start lagi lah. Okey. Belajar saya relax je. Sebab kita belajar tak banyak benda. Cuma nanti bila saya minta buat homework nanti, tolong buat lah. Sebab benda simple je. Kalau korang tak buat, nanti korang akan loss lah. Bukan loss lah, profit tu. Korang aku rasa ketinggalan lah. Mana setiap bab kita belajar, saya akan minta lah buat homework tu. Saya akan contoh apa semua. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Amal scalper pun ada. Saya kaki swing. Kalau siapa scalper ni takut sikit lah. Dulu saya pun scalper dulu. Lepas tu saya buat saya ikut cikgu saya, modal kecil. Lepas tu modal kecil, lepas tu kita grow besar. Jadi broker blok nama saya. Sebab tu saya stop scalping. Sebab kita kecil, kita grow besar. Jadi broker takut lah. Broker takut dia yelah, kalau siapa-siapa dia ada pengalaman dalam scalper ni, itulah kita trade letih dalam sekali broker tak nak bayar. Bila broker tak nak bayar ni, yelah, faham lah. Fahmi. Wassalam. Jadi kita nak belajar ni, kita kena dengan malu bertanya apa semua. Okey, lagi 3 minit lagi. 3 minit kita start lah kita. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, muzik ni kau dengar kuat tak ke? Terlampau kuat ke apa ke? Ataupun okey ke? Tak takut muzik lagi kuat lagi daripada suara saya. Saya slowkan muzik tu. Saya takut suara saya slow. Okey dah. Okey, cun. Okey. Slow sikit okey lah. Sebab nanti bila korang nak tengok video ni balik, asyik dengan saya
membebel je, boring juga lah. Jadi ada kita sedikitkan lagu sikit. Bagi ada lagu apa semua tu. Okay, lagi 10 minit lagi. Okay, dia dalam trading ni kita tak perlu takut untuk loss. Sebab loss tu memang kita kat memang komputer lah kita kita depo dekat broker tu pun kita dah kira dah bagi duit kat broker tu. Cuma kita kena ada ilmu untuk dapatkan balik duit tu. Kalau tak kita dah anggap loss lah. Sebab kita dah bagi duit kat broker dah dianggap sebagai kita bagi dekat dia tu lah. Sebab saya selalu mention kat orang, bila kita takut dengan loss, kita akan loss. Tapi kalau kita takut dengan profit, kita akan profit. Takut dengan profit. Jadi kalau profitnya apa aku nak buat ni? Bila kita takut loss, kita akan loss. Okay. Okay. Okay, mana kita akan belajar jadual kita mana dah? Okay, jadual kita dah. Kita akan belajar basic buyer, basic seller dan breakout. Okay. Mana kita tahu buyer ni macam mana, seller ni macam mana. Siapa yang memulakan trend, siapa yang mengakhirkan trend. Breakout tu apa benda dah. Okay. Jadi kita start lah kita punya kelas kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Buyer. Pasal buyer tu. Buyer, seller, okay. First kali kita belajar apa itu buyer. Buyer ataupun pembeli. Buyer. Okay. Buyer ni kalau dalam candlestick tu kita panggil bullish. Bullish. Bullish ni wakil pada pihak pembeli ataupun kita panggil uptrend. Uptrend macam mana? Market naik. Itu kita panggil buyer. Buyer kuasai market. Okay. Buyer macam masa saya belajar dengan cikgu saya dulu, saya belajar dengan dia buyer seller tu je. Buyer seller. Lepas tu yang saya tahu bullish, bearish, uptrend, downtrend ni bila saya belajar dengan cikgu Malaysia. Masa saya belajar dengan cikgu saya dulu, saya hanya diajar untuk mengenali buyer dan seller. Sebab dalam market ada buyer seller. Tak ada pun dia sentuh bak selain benda tu. Jadi saya fresh lah dengan benda tu. Okay. Jadi buyer ni kita kena tahu di mana dia punya kelemahan dia dan kekuatan dia. Biasa buyer ni, okay, contoh dulu. Okay, candle ni. Ni kekuatan buy adalah pada low. Okay, ni candle buyer. 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 Okay. Kekuatan dia dah pada low. Sini.
Okay. Jadi, okay, saya tutup lagu ni. Okay. Apa lagi? Siapa yang buka speaker tu tolong tutup. Okay. Mana yang buka speaker tu tutup tu speaker. Sebab tu ada apa yang dengan suara pelik apa semua tu. Tutup speaker. Off mic semua. Siapa yang belum tutup lagi, tutup dulu speaker. Okay, mana yang tutup dulu korang punya speaker tu, bagi saya cakap dulu. Tu jadi apa? Ada suara lain tu. Okay. Okay. Jadi ada lagi yang boleh tutup. Tutup mic tu. Tutup mic tu. Apa ni? AK. Sebelum tutup mic lagi, color 1, color 2 ni apa ni? Kosong benda hal guna. Farhang. Okay. Yang mana boleh kita tutup tu? Okay, off mic dulu. Hadi off mic dulu. Off mic dulu semua. Apa kau nak buat kat kawan aku? Off mic dulu. Bagi saya cakap je. Lain jangan cakap. Asal ni semua off mic dulu. Okay. Okay, dah. Okay, kat mana dah off mic. Okay. Ya, ada lagi belum off mic. Hadi belum off mic lagi. Off mic lu. Suara berboboy. Off mic lu. Okay, kita bagi peluang member kita off mic tu. Okay. Okay, dah off mic semua. Okay, kita sambung balik. Okay, jadi semua dah sedia maklum kekuatan candle buy. Okay, candle buy ni biasa colour biru lah. Colour biru. Cat dia colour biru. Candle biru. Jadi, kita nak tahu kekuatan dia ni dekat mana adalah kat sini open market, sini close, sini high, sini low. Jadi setiap hari akan berlaku open market. Open market ni LP akan open market harga, contohnya harga 100. LP cakap, okay, kita akan buy pada harga 100. Jadi
investor dunia ataupun bank-bank dunia ni, dia akan berbincang sama mereka. Dia macam kita lah, kita ada grup WhatsApp apa semua ni. Dia akan tanyalah kita nak buy pada harga berapa. Jadi dia akan bincang, dia orang akan parking order dekat low ni. Sebab tu kita cakap kekuatan candle buy adalah pada low. Sebab yang parking order dekat low ni adalah trader-trader yang besar, trader-trader yang duit banyak. Macam bank, macam company besar. Jadi dia parking order dekat low. Jadi bila parking order dekat low, market turun sini, market pun naik. Naik, dia close. Jadi sinilah kekuatan dia. Bila situ kekuatan dia, jadi kita kena tahu. Kita masuk market ni, kita ada dua pilihan. Kita nak buy ke kita nak sell. Jadi kita tengok market tu, contoh market tengah naik. Kenapa kita tiba-tiba kita nak pergi sell? Jadi kalau kita nak sell, dia kena kekuatan buyer ni sudah dirempuh oleh oleh seller. Contoh dia low kat sini. Jadi bila market naik, selagi market tak melepasi low ni, maknanya kita tak boleh sell. Contoh dia, market tengah naik, tiba market turun pergi sini. Sini baru kita boleh sell. Selagi tak berlaku macam ni, di mana kekuatan buyer tak dirempuh oleh seller, maknanya kita tak boleh nak sell. Walaupun di atas, contoh market macam ni, market naik, sekejap, market naik, kita fikir ni tinggi dah ni, boleh nak sell dah kot. Itulah umpamanya, itulah kita tak boleh sell lagi selagi tak berlaku kekuatan buyer tadi, market rempuh, market seller rempuh. Jadi kita atas tempoh kita boleh buy lagi. Sebab tu bila kita ikut logik, kita pasang indikator ke, indikator nampak macam dah nak berubah, lepas tu kita pun pergi sell. Lepas sekali market naik lagi, tu kita boleh kenapa naik lagi ni? Sebab buyer, investor besar ni dia hanya bergantung pada chart, naked chart. Dia tak pakai indikator. Dia tengok harga sebelum ni masih tinggi daripada harga sebelum ni. Jadi dia akan buy lagi. Walaupun tinggi banyak pun, dia orang masih buy lagi. Kita kalau kat sini nampak tinggi, kita pergi sell lah. Kita pun sell sini. Market pun naik lagi, kita pun sell lagi. Sebab tu saya cakap, dia benda ni bukan masalah kita tak faham, sebab kita terlampau takut dengan bayaran kita sendiri. Kalau tak sell kan, market tinggal kita pula. Lepas tu bila market naik, turun lagi ni. Sebab tu dalam market ni kita akan belajar nanti, kita hanya ada 3 tempat saja untuk kita entry. Tu je. Lepas tu kita tak boleh entry. Orang tanya, boleh tak entry sini? Boleh tak entry? Saya akan cerita nanti dekat mana kita boleh entry, dan order kita tu market takkan musik. Mana kita masuk, situlah. Okay. Jadi kekuatan buyer ni, buyer sini nak tahu bermula yang downtrend adalah bila mana seller melepasi low. Low buyer ni, low kat sini, body ni
sepenuhnya melepasi kekuatan buyer. Mana kat situlah bermulanya trend sell. Okey. Sekejap saya ambil contoh dekat chart sekejap. Satu contoh. Sebab itulah saya suka trade weekly. Pair weekly mana dah. Saya screenshot dulu. Weekly. USD. Okay, sekejap weekly. Okay, sekejap saya ambil contoh dulu. Okay. Alright. Okay. Satu contoh dulu. Okay, tengok macam candle ni Okay, ya. Okay, candle ni dalam tu ada satu candle buyer dan candle seller ni melepasi full body. Tengok market turun, datang balik, ambil order, market turun. Jadi di sinilah bermulanya trend sell. Sebab tu saya suka masuk weekly. Ketika masuk weekly kat sini, mana dia drop. Sini ke sini berapa ribu pip. Sebab tu saya suka swing. Bila ada setup, saya masuk. Lepas tu dekat bawah ni, buyer menang pada seller. Jadi kawasan ni kita akan buy. Sebab tu market ambil order, market naik. Itu sell uptrend lah. Downtrend ni macam ni contoh dia. Okay korang nak pakai time frame mana tak kisah, tapi biasa saya akan guna weekly. Sebab apa? Sebab dekat weekly ni candle dia tak banyak. Kalau korang buka H1 ke N15 ke, setup ada banyak. Bila setup ada banyak, korang akan pening. Mana yang valid ni? Adakah yang ni? Adakah yang ni? Okay, kalau macam Malaysia panggil engulfing lah. Dia panggil engulfing, ada panggil berlaku doji lah. Tapi macam saya belajar cakap saya, kita orang panggil buyer menang kepada seller menang kepada buyer. Tu je. Tak ada nak menghafal engulfing ke, shooting star ke, pin bar ke, doji ke. Benda tu merakumi dalam market protection. Kita dalam market forex ni, kita kena ada SOP kita yang paling simple. Korang belajarlah dengan cikgu mana pun, tapi korang kena buat korang punya SOP paling simple. Seller menang, korang sell. Buyer menang, korang buy. Itu je. Kalau nak kira fundamental lah, nak kira tu lah, nak kira ni lah, lelas sekali tak terik. Sebab apa? Sebab kita terlampau takut dengan bayar-bayar kita sendiri. Kalau masuk, rugi. Tak masuk, market tinggal. Last kali kita pun tengok je lah. Tengok market buat. Sebab tu macam saya tak kisah orang nak cakap ada news ke, ada black sheet ke, ada apa ke. Selagi ada setup macam ni, saya akan masuk. Tak ada, saya tak akan masuk. Ada, masuk. Okay. Jadi, kalau nak belajar fundamental ke, kalau nak belajar guna indikator ke, tak ada masalah. Saya tak menafikan betul. Boleh guna je, tak ada masalah. Cuma sekarang ni, korang nak trade, korang kena cakap apa? Korang tengok chart tu, okey saya tak ada. Bukannya korang buka chart sampai setengah jam tengok market nak buat apa nak buy ke nak sell ni, nak buy ke nak sell. Bila macam tu korang akan serba salah. Nak buy ke nak sell, market dah tinggal kita dah.
Sebab tu macam saya simple je saya pergi trading. Ada buyer, kita masuk buy. Ada seller, kita masuk sell. Tu je. Tak ada saya nak nak combine banyak benda ke apa, tak ada. Okay. Jadi ini adalah kekuatan untuk bermulanya downtrend. Okay, downtrend maknanya macam tadi, berlaku macam ni. Lepas tu berlaku macam ni. Kalau Malaysia ni dia panggil apa? Engulfing. Engulfing lah, lepas tu marabuzu lah. Yang tu saya tak nak beritahu. Yang saya tahu, seller menang, maka di sinilah bermulanya downtrend. Mana di situlah berlakunya downtrend. Selagi tak berlaku ni, saya takkan sell. Biarlah orang cakap ada ni ke, ada ni. Sebab apa? Sebab bukan dia yang menggerakkan market. Dia cuma ulah je. Sebab tu saya dalam market, saya nak buy, saya buy. Saya nak sell, saya nak sell. Sebab saya masuk sebab ada sebab ni. Sebab ni, bukannya kita cakap nak masuk buy, tapi tengok indikator, tengok ni. Dan sekali kita sebut salah. Tu tak termasuk lagi dengan multi time frame. Monthly cakap sell, buka weekly cakap buy, daily sideways, H4 buy, H1 sell. Yang mana kita nak follow? Sebab tu saya fokus pada weekly je. Ada sell, saya sell. Ada buy, saya buy. Okay. Okay, nak tengok trend memang time frame critical yang lebih besar ke. Okay, dia macam ni. Saya nak bagi korang faham kenapa saya selalu tengok weekly ni. Okay, dia macam ni. Okay, sekejap saya bina ayat. Okay. Okay, contohnya korang jumpa CP tadi. Claim break lah. Berarti saya akan cerita ni. Korang jumpa setup ni. Jumpa setup ni. Kita ambil H1, H4, daily, weekly. Okay. Jadi kau cakap, saya nak scalping lah. Scalping saya nampak di H1 ni ada CB sell ni. Ada apa? Ada setup seller menang. Jadi korang pun apa panggil? Market tengah buy. Naik. Ada setup macam ni. Setup macam ni lah. Seller menang. Korang pun sell. Sell. Mula sell. Ni di H1. Tapi lepas tu market breakout naik lagi. Orang pun sell kat sini. Di H4. Lepas tu market cuba naik lagi. Pergi sini. Ini kat mana? Di Delhi. Di Delhi. Lepas tu market pun naik lagi. Sampai sini kita mau sell sini. Sini adalah weekly. Kenapa DH1, DH4, di Delhi biasanya tak valid? Kebiasaan je lah tak valid. Sebab apa? Sebab weekly ni dia berlaku seminggu sekali. Seminggu sekali satu candle, kita tengok satu candle dia gerak berapa? 200 pip, 300 pip, paling kurang pun 100 pip. Kalau kita compare dengan candle Daily kalau kena JJ betul laju, dia bagi 1 pip. Tapi kalau compare dengan pair biasa, dia ada 50 pip, 70 pip. Kalau H4 lagi lah, H4 40-50 pip. Kalau H1
10 pip, 20 pip, 20 pip tak. Jadi kenapa weekly ni kita akan kukuh? Sebab weekly ni satu point mewakili satu trader. Faham ada dulu satu point, okay, satu point ni mewakili satu trader. Kalau weekly ada 300 pip, bersamaan ada 3,000 trader. 3,000 trader yang mengundi dia untuk sell dekat atas tu. Sebab tu kita cakap market weekly kukuh. Tak? Kalau cakap habis kenapa tak masuk monthly? Monthly ni apa ni? Monthly ni market terlampau besar. Bila market terlampau besar, jadi takkan kau nak tunggu sebulan sekali kau nak entry. Tak. Trader pun trader dunia pun dia pun macam kita, dia nak masuk setiap minggu. Tak sanggup dia nak tunggu tiap bulan. Sebab tu kebanyakannya set tak, bila korang masuk dekat H1 ni tak jadi, masuk H4 tak jadi, daily tak jadi, buka weekly baru jadi. Kenapa berlaku dekat weekly? Sebab di weekly ada undian yang besar. Tak, ada undian 500 pip, daily baru sikit, H4 lagi sikit, H1 lagi sikit. Sebab tu bila korang scalping, daripada scalping jadi intraday, daripada intraday jadi swing. Sebab apa? Sebab korang sell dekat bawah ni, sell kat bawah ni, market naik, korang cakap yalah, sampai dekat weekly ni, set up high punya weekly, baru korang masuk, baru market turun. Sebab apa? Sebab dia weekly paling kukuh. Satu candle dia ada, satu candle weekly ada lebih kurang 3,000 point hingga 5,000 point. Tak, satu point mewakili satu orang trader. Daily ada 50, 500 hingga 100, 1000 trader. H4 ada 30 hingga 300 hingga 800. H1 100 hingga H1 paling tinggi 250. 250. Jadi kita tengok dia punya ahli-ahli dia yang mengundi. Yang mengundi weekly paling besar. Yang mengundi di weekly adalah paling besar. Satu candle dia yang kukuh menyatakan aku nak sell. Sebab tu bila dia nak sell, market akan ikut weekly. Kita masuk H1 tak valid, masuk H4 tak valid, masuk daily tak valid, masuk weekly baru valid. Sebab apa? Sebab dia mendapat undian yang kuat. Jadi dia punya pengaruh dia dalam market kuat lah. Sebab tu market ikut weekly. Tadi saya kata macam mana cikgu masuk weekly betul-betul kat pucuk, betul-betul dekat akar. Sebab apa? Sebab kita ikut SOP kita. Kita hanya follow setup di weekly. Bukannya kita ikut setup di H1, bukannya ikut setup di H4, bukan di daily. Jadi bila macam tu baru kau faham kenapa weekly ni kukuh. Sebab satu point mewakili satu trader. Satu point mewakili satu trader. Jadi 5,000 trader ni ramai. Ramai. Bila ramai ni, jadi orang plan. Nak sell ikut weekly, nak buy ikut weekly. Jadi weekly ni untuk semua pair valid. Tak kisah commodity ke, currency ke, stock market ke, semua pair valid. Sebab tu bila saya ajar forex guna cara ni, orang saham pun dia orang boleh guna. Dia orang boleh check lah. Ni market ni dah nak crash ni, kita tak boleh buy. Sebab saham kebiasaannya dia orang akan fokus kepada buy. Kita boleh buy, sell. Jadi bila kita masuk setup weekly kita faham je ni, satu candle tu
mewakili satu kumpulan trader. Tak. Sebab tu tanya saya, kenapa tak trade doji? Tak. Doji dia macam ni. Doji ni, buyer dengan seller, dia sama kuat. Bila buyer dengan seller sama kuat, sebab tu dia jadi hitam. Tak, jadi hitam ke, jadi hijau ke. Dia tak ada rupa candle, tak ada rupa biru ke, merah ke. Tak. Jadi kita tak boleh nak cakap, okey, sini bermula trend. Sini. Ada masa jadi, ada masa tak jadi. Tapi pada kiraan saya, pada hemat saya lah, tak, saya duduk tengok market apa semua kan ni, doji ni kalau bagi 30, seller pun 30. Sebab tu dia jadi sama kuat. Bila sama kuat, dia tak ada arah tuju lagi. Tak. Sebab tu macam saya suka masuk buyer seller. Dia berlawan dua tu menang, maka situlah kita masuk. Tak. Okey, jadi balik kepada kita punya soalan tadi, kenapa saya suka masuk weekly? Sebab tu lah. Sebab undian dia dekat weekly ni lagi banyak. Dia duduk undi. Okay, kita buy lah. Kita buy lah. Berlaku candle buy. Candle buy melepasi seller. Jadi buyer menang. Maka di situlah bermulanya trend buy. Okay, apa ni? Cikgu macam ada nota berkelah lain punya candle tu macam mana? Adakah candle weekly tu berkelah sama? Okay, macam ni broker ni dia ada waktu open dia. Tak, waktu open ada pukul 5 pagi, ada pukul 6 pagi, ada pukul 7 pagi. Jadi harga open dia ni tak sama. Mungkin yang ni harga 100, mungkin yang ni harga 90, mungkin yang ni harga 80. Sebab tu bila kita guna berlainan broker, contoh korang masuk tafel kecil lah, tafel kecil, H1, H4, mungkin yang di H1 ni broker A ni set up buy, broker B buka pukul 6 pagi doji, broker C tak ada set up. Jadi kat mana kita nak follow? Jadi kita akan pening dah. Sebab tu bila kita tahu broker ada berlainan dia punya open price tu, kita akan mencari setup yang hukum. Di mana? Dia berlaku di weekly. Sebab weekly ni kita kira keseluruhan market seminggu tu. Seminggu tu apa minggu tu market nak buat. Sebab tu kita cakap, bila kita tahu kelemahan kita, kita akan tahu itu juga adalah kekuatan kita dalam market. Contoh macam broker berbeza tak? Broker berbeza waktu open dia, jadi open price dia akan lagi. Jadi bila kita buka weekly, broker A, broker B, broker C, dia akan jadi sama. Sebab apa? Keseluruhan minggu tu semua trader dia pergi sell. Jadi berlaku trend sell. Broker A pun trend sell, broker B pun trend sell, broker C pun trend sell. Tapi cuba kau orang masuk tafel kecil, M15 ke, M30 ke, bila waktu operasi tak sama, maka dia punya corak chart dia tak akan sama di tafel kecil. Sebab tu saya lebih suka tengok setup di weekly. Bila kita buka setup di weekly, dia akan padu lah. Kita punya entry kita tu akan lebih padu berbanding kita masuk tafel kecil. Okay. Kena tunggu cat siap dulu. Kena tunggu cat siap dulu, baru kita boleh masuk. Kita boleh tengok apa setup nak buat. Ada orang petikan saya, kalau masuk setup weekly, jadi minggu tu kita tak trade lah. Biasanya Senin pagi lah saya masuk order tu. Okay, contohnya orang cakap, cikgu, kalau kita masuk seminggu sekali, maknanya profit kita minggu tu kurang lah. Okay, contohnya macam ni. Orang ada modal 100, saya ada modal 100. Kita cakap standard modal kita boleh masuk lah. Orang masuk intraday, setiap hari masuk intraday, scalping pun masuk. Bila
Masuk buy sell, buy sell, buy sell, buy sell, buy sell. Kau cakap masuk setiap hari tu paling kurang 10 entry. Tak, 10 entry. Mana 10 entry tu, kalau seminggu, kita letak paling kurang 70 entry lah. 70 entry, berapa IB kau orang dapat commission? Tu kita tak cerita bab profit. Tak. Sebab bab profit, bila entry macam ni, entry intraday scalping ni, melainkan korang ni memang dah pandai tengok market. Dah pandai tengok market, boleh gain besar lah. Tak, tapi kalau orang-orang biasa, intraday scalping, dia orang cakap macam mana? Dapat 20% hingga 40% sebulan. Okey lah. Tak, sebab apa? Sebab di kalangan trader biasa ni cakap apa? Okey lah daripada tak dapat. Tak, biasa kita masuk ASB setahun 10%. Hak ni 20% hingga 40% sebulan, okey dah. Dah. Jadi kita terpengaruh dengan agenda ni. Masuk setiap hari, masuk. Dah. Tapi saya ni masuk weekly. Dah. Saya masuk 0.1 dengan modal 100. Minggu pertama tak kena. Minggu kedua tak kena. Minggu ketiga baru saya punya PO ni kena. Tak. PO saya kena, sedang elok PO saya kena. Market pun ikut trend yang saya nak tu. Tak. Korang masuk setiap hari. Tak, compare. Kita buat comparison. Tak. Korang masuk setiap hari. Korang bekerja. Saya hanya masuk sekali je sebulan. Tak, saya ada set up, saya masuk sebulan sekali. Kena order saya ni, dan sekali hujung bulan, korang dapat 40%. Saya hujung bulan, saya pun dapat sama, 40%. Tak. Jadi berbalaikah kita masuk intraday ni dengan scalping ni? Tak. Saya tak cakap tak boleh, tapi kalau korang dah mahir, dah faham sikap market, intraday boleh masuk, scalping boleh masuk. Saya pun dulu saya masuk, tapi sekarang ni kita cakap kita bekerja dengan orang, adakah berbaloi kita gopoh-gopoh trading tak tentu kalu? Tak. Lepas tu kita cuba trade weekly. Tak. Kita trade setiap hari pun ada win ada loss. Tak. Last sekali MC. Baik kita masuk weekly, walaupun PO kita tak kena, lepas tu kena profit. Tak. Bagi puas hati ni kita duduk pagi-pagi buka chart tengok, oh macam ni, oh macam ni, duduk sembang dalam group. Kau nak buy ke kau nak sell? Kau nak buy ke nak sell? Tak. Jangan sembang bab profit. Kita sembang letih tak kita trade setiap hari tu. Tak. Pagi-pagi nak pergi hantar nak anak sekolah, lepas anak sekolah nak pergi kerja pula, masuk kerja kena maki dengan bos kita pula. Nah, lepas tu nak buka chat bos pun cakap, datang office ni, saya tengok awak buat kerja ni, saya suruh saya bayar gaji untuk buat kerja. Nah, lepas tu tapi awak buka chat. Tak apalah, saya bagi notis 24 jam, awak berhenti kerja, awak balik trade kat rumah. Kita kerja pun tak ke mana, trading pun tak ke mana. Tapi kalau kita masuk setup weekly, hanya hari Isnin tu je kita masuk order. Nak masuk order bila? Malam pun boleh, lepas kerja. Balik kerja, tengok setup. Oh, minggu ni ada setup sell ni dekat weekly GU ni. Boleh masuk order. Tapi kalau kita masuk intraday, kita masuk scalping, macam mana hidup kita? Huru-hara. Lelas sekali hujung bulan apa kita dapat? Kita hanya dapat 20%, 40%. Tu je. Tak. Letih buat kerja, letih. Modal $100. Dapat $20, $30, $40. Sembang dengan member. Alhamdulillah tu rezeki. Cikgu saya cakap apa? Cikgu saya cakap, okey. Kalau modal $100, dalam masa 1 hingga 2 minggu, kalau tak dapat 100%, jangan jadi trader. Okay. Cikgu saya pesan, ni modal kita. Modal kita $100. Dalam masa 1 minggu, 2 minggu,
tak dapat 100%, berhenti jadi trader. Tak perlu jadi trader. Sebab apa? Sebab kita hanya buat sesuatu yang sia-sia. Okay, kita kena faham diri kita ni, kita mungkin jadi boleh jadi trader, mungkin tak boleh. Nah, sebab tu bila saya belajar dengan cikgu saya 2 tahun, saya buat screenshot seminggu 3,000 screenshot, seminggu 3,000 screenshot selama 2 tahun. Nah, lepas tu dia cakap, Fendi, you try buat $100 dalam masa 2 minggu, boleh dapat tak 100%? Saya buat. Saya buat masa tu saya nak scalping, saya nak buat intraday, saya buat. 2 minggu saya hanya dapat 10%. Dia pun maki saya. Kalau 2 minggu you tak dapat 100%, you hanya sampah, you bukan trader. Bila dia cakap saya sampah, baru saya rasa, oh betul aku ni sampah. Tak. Cakap 2 minggu kalau tak dapat 100%, you bukan trader. Lepas tu saya pun study balik. Cakap apa saya punya kelemahan saya ni. Tu dia cakap, bukan masalah scalping. Sebab cikgu saya, dia adalah kaki scalper. Dia trade M1 daripada modal $10, sehari dia boleh buat $10,000. Tak. Jadi saya cuba nak jadi macam dia. Dia pun cakap, Fendi, dalam trading ni bukannya kita nak jadi scalper, bukannya kita nak jadi intraday trader, bukannya kita nak jadi swing trader, bukannya kita nak jadi position trader. Tapi dia cakap apa? Dalam trading ni, you suka, you buat. You tak suka, you jangan buat. Sebab apa? Bila you memaksa diri untuk buat, contoh macam kita tak bahagia, tapi kita buat bahagia, apa akan jadi dalam hidup kita? Semua akan jadi kepura-puraan. Tak, dia kata, kalau betul you nak jadi trader, you kena mengenali dia, mengenali sikap dia, mengenali apa dia buat, mengenali apa itu kelebihan dia, mengenali apa kelemahan dia. Dari situ baru kita boleh buat profit. Jadi saya pun saya study. Saya pun belajar 2 tahun saya hanya screenshot, saya tak ada entry. Saya tengok je market buat, apa market buat. Kadang-kadang rasa sia-sia kot. Apa pasal aku screenshot tengok apa ni. Lepas tu bila cikgu saya tegur apa semua tu, baru saya sedar. Sebab saya terlampau mencari profit. Tapi saya bermaksa diri. Tengah sembang dengan member, entry. Tengah sembang dengan adik-beradik, entry. Tengah sembang dengan mak ayah kita ni, tengah makan nasi dengan dia, kita entry. Ayah tanya, kau buat apa tu? Saya tengah buat bisnes. Nak apa hebat? Saya tengah buat bisnes sekarang ni. Lepas tu cakap, makanlah dulu, tak baik dapat rezeki buat tu. Kita pun cakap, tak boleh lah, buat sekali ni ada ni. Lagi sekali, MC. Lagi sekali, saya pun baru salah saya sedar, dalam market forex ni, dia bukannya status kita sebagai seorang scalping, seorang intraday ataupun seorang swing. Kalau dia point dia, kalau korang suka trade, maka korang akan berjaya. Kalau korang tak suka trade, tapi korang suka kepada keuntungan, korang takkan berjaya. Sampai bila-bila pun korang takkan berjaya. Anggap korang trade ni sebagai hobi korang. Ada hari kita loss, ada hari kita win. Kita jangan tengok loss dan win tu. Kita tengok apa aku boleh belajar dengan market hari ni. Contoh macam saya cerita ni tak, kekuatan seller, kekuatan buyer. Bila korang tengok macam tu, tengok chart. Oh, seller menang sini, jadi sini aku akan sell. Belajar daripada apa chart buat. Sebab chart market forex adalah benda yang sama dan berulang, tapi dalam keadaan yang berbeza. Okay? Benda sama yang berulang dalam keadaan yang berbeza. Berbeza macam mana? Dia entry tempat sama, tapi dia hanya berbeza, dia nak buy ke dia nak sell. Okay? Benda yang sama. Tu je. Bila korang tengok market,
korang nak tengok M1 ke, H4 ke, weekly ke, monthly ke, tak ada masalah. Yang penting kau kena faham, dia akan entry tempat yang sama, tapi dia akan beritahu, sebelum ni aku buy, tapi sekarang ni aku nak sell, tapi aku nak masuk pada tempat yang sama. Tak? Macam saya tunjuk contoh dekat FB lah, kita daripada Terengganu nak ke KL, kita akan singgah dekat Gambang ke, dekat Temeloh ke, tak? Tapi bila kita on the way balik, sama juga kita akan berhenti dekat mana, dekat Temeloh, dekat Gambang. Tak? Tempat yang sama, tapi keadaan yang berbeza. Nak pergi dengan nak balik. Tak? Sama dengan market forex. Buy, kita nak sell. Tak? Jadi bila kita tahu di mana tempat kita tu, baru kita akan entry dengan keadaan, okey, aku loss pun aku terima, aku win pun aku terima. Ni kita masuk market, kita hold. Tak? Masuk sell, market naik lagi, kita pun hold sell tu. Entry lagi sell, entry lagi sell, entry lagi sekali, sampai account MC, baru market drop. Tak? Sebab apa? Sebab kita terlampau kejar kepada nak entry awal, nak entry profit, dan tak nak rugi. Sebab apa? Kalau modal 100, kena SR 30 pip. Tak, SR kita pun daripada SR sepatutnya kena, kita ubah SR. Nak kena lagi, ubah lagi. Nak ubah lagi, ubah lagi. Ubah lah kali, habis modal kita. Sebab apa? Floating terlampau tinggi, MC. Tak, bila check market, oh ni buy ni baru mula lah berlaku dekat weekly. Barulah kita tahu, oh market ni macam ni. Nah, setiap kali kita masuk market, kita loss ke, kita win ke, kita belajar. Nah, aku entry sini, market berlaku macam ni. Okay, tulis dalam buku. Nah, apa market buat, apa market buat. Nah, okay. Okay, jadi tadi kita belajar kekuatan untuk buyer. Buyer kekuatan dia dekat sini, dekat low. Jadi bila ada satu candle melepasi sini, maka di sinilah bermulanya downtrend. Okay, bila macam tu, baru kita akan, okay, kat sini aku akan sell. Itu cara kita nak faham market. Okay, lepas tu kita tengok pula kekuatan untuk seller. Kekuatan seller. Okay, kekuatan seller adalah pada high. High kat sini. Sebab apa? Sini open, sini close, sini low, sini high. Open ni market akan bagi tahu kita, okey, hari ni, okey, saya cerita kat korang, market dunia ni sebenarnya dia dah plan. Dia dah plan, dia nak pergi harga ni lagi. Macam mana saya boleh cakap market dunia ni nak plan? Saya punya team saya yang gila-gila forex ni, dia kaji-kaji, dia tahulah siapa dia orang dalam forex ni. Tapi kalau korang nak tahu, kita cakap forex ni benda yang planning, tak planning, korang buka forex factory, dia punya ada news tu, yang berita tu, yang berita tu, kau buka yang minggu depan, 2 minggu depan, 3 minggu depan, ataupun 2 bulan depan, ada tak news? Time itu news ni dah ada. Dia dah racang dah. Dekat sini akan berlaku GDP ke, ataupun ada Brexit ke, ada election ke, ada ni ke. Dia dah beritahu. Maknanya market forex ni, dia orang dah planning. Kita je yang tengok setiap minggu, uish, ada news ni. Tak boleh terik ni. Bahaya ni. Oleh ni. Sebenarnya, news ni sebenarnya adalah untuk mempercepatkan market. Mempercepatkan market. Jadi bila kau tengok, kenapa news ni 3 minggu lagi dah ada dah. Padahal kalau kita ikut berita semasa, kita berita
berita TV3. News tu, berita berlaku hari ni dia cerita dia tu. Tak ada yang minggu depan ni, minggu depan ni akan berlaku gempa bumi di Jakarta. Jakarta akan hilang. Tak, contohlah. Tak. Ataupun Malaysia akan hilang. Tak. Adakah kita tahu? Kita tak tahu. Tapi berita hari ni, dia cerita hari ni, tapi dalam forex, kenapa? 3 bulan akan datang, dah ada dalam jadual tu bagi tahu. Market JBP akan berlaku ni. Market Euro akan berlaku macam ni. Sebab apa? Sebab dia orang dah ada skrip dia orang. Hari ni market nak pergi mana. Jadi sebab tu, bila kita trade menggunakan naked chart, kita akan tahu kekuatan seller kat mana, kekuatan buyer kat mana. Sebab di situ adalah order yang paling besar. Contoh macam candle buy tadi, dekat low, dekat situ order paling besar. Investor akan masuk. Tak, kalau macam sell, kekuatan dia adalah pada high. Jadi kat situ kita akan masuk. Nah, ni sekadar contohnya kenapa berlaku news. Tak. Okey, kalau korang perasan, contohnya atas ni ada order kosong. Nah, order yang tertinggal, market kena ambil. Kenapa ada seketika market laju naik. Sampai tadi ni? Sekejap. Okey. Sing laju naik. Tak, sampai kat atas ni, dah ambil order, dia pun turun. Slow je. Slow. Tak, kenapa? Time sini laju, time sini slow. Bila dah ambil order ni, slow je. Bila order belum ambil, laju naik. Kenapa berlaku macam tu? Saya nak bagi korang memahami forex ni sama dengan kehidupan kita. Bukannya bila korang tengok chart, candlestick, ni nak buy ni. Tak. Sebab market forex ni sama dengan kehidupan kita. Tak. Cuma kita je yang tengok forex ni macam mana. Kita tengok forex ni biarlah candlestick, trend line, SNR, SND, tu je kot. Tak ada apa pun. Tapi forex ni adalah sama dengan kehidupan kita. Sama macam mana? Okey. Contoh dia, korang pergi kedai lah. Tak, kedai pula. Kedai. Pergi kedai. Lepas tu, korang masuk kedai tu. Bila korang duduk je, dia punya pelayan tu datang. Abang nak makan ke apa, abang? Tak. Sini ada belakang, abang? Tak. Dia tanya order. Kita pun ambil order. Hari ni saya nak makan tom yum lah. Tom yum dengan ni syakat 3 rasa. Tak. Dia pun dah ambil order. Dia pun pergi buat order. Lepas tu dia bagi order kita. Lepas dia bagi order kita tu, adakah pelayan ni akan layan kita pula? Tak layan dah. Sebab apa? Sebab ada customer baru masuk. Abang nak order apa pula, abang? Kita ada belakang ni, abang. Kita abang order ya, kita akan buat. Dia punya bahasa tu, tak? Manis je. Lepas tu bila kita pun nak selit order. Kak, saya nak air kosong boleh tak? Abang ambil diri depan tu. Depan tu ada air kosong, abang ambil diri. Nampak? Bila fresh order, customer baru masuk, dia akan attack. Pergi ambil order. Bila kita nak masuk order kedua, bila order kita dah diambil, dah dilayang, jadi order kita ni market tak nak layan dah. Tak lah. Tak ambil order kau dah. Gerak lah. Tak, sebab tu bila market naik laju, tak. Laju. Sampai kat sini, dah ambil order. Dia pun buat sideway je. Buat sideway. Dia pun drop slow je. Nek. Itu je. Slow je. Nek. Masa nak naik, 200 pit tu punya laju. Naik. Oi. Jiu naik saja ni. Tak, naik. Tak berhenti ni. Tapi bila sampai satu point, kenapa bila sampai satu point tu, dia mula slow. Dia slow. Lepas turun. Tak.
Dia pun start turun. Turun slow je. Slow. Pak bawah ni ada pula order kosong. Laju lah. Laju. Dia pergi ambil. Lepas ambil tu, dia pun naik. Slow. Itulah market. Market ni sama dengan macam pelayan di kedai makan. Tak. Pelayan di kedai baju, pelayan salesman di kedai kereta. Tak. Ada je customer baru, attack laju. Tapi bila dah dapat order tu, dah confirm ke dapat, dah confirm, dia pun, bos, apa cerita kereta saya ni? Belum keluar lagi ni. Sabar bos. Kita lagi 2 minggu. Tak. Masa nak beli tu, abang bayar hari ni, esok confirm dapat dah. Tak, sebab apa? Sebab dia nak tarik order kita. Bila dah tarik, dia slow lah. Buat kerja slow. Sebab tu bila korang tengok, market laju, itu hanyalah retracement. Tak, market retrace. Tapi bila market slow, itu adalah trend. Trend dia tak laju. Sebab tu biasa kalau dia orang masuk order laju tu, contoh macam atas ni, macam atas ni, jadi order tu order besar lah. Order besar contoh macam 1 trilion ke, tak. Macam kita entry kat sini, kita entry sell. Tak, tapi investor atas ni. Jadi market cakap apa? Korang punya order baru 0.01. Ni 0.10. Tak apalah MC pun. Yang penting atas ni 1 trilion. Tak, 1 trilion. Market pergi ambil order atas tu je. Ambil order atas, lepas tu baru turun. Sebab tu bila kita masuk order, kita ada zone kita. Melepasi harga ni, kita terpaksa cut loss. Jangan kita cakap, boleh lagi ni, jangan. Sebab investor, dia akan masuk harga paling tinggi dan untuk sell, dan harga paling rendah untuk buy. Kita hari-hari duduk zikir, buy di akar, sell di pucuk, buy di akar, sell di pucuk. Tapi dalam market, adakah kita buy di akar dan kita sell di pucuk? Tak. Sebab apa? Sebab kita punya mentality kita cakap, kalau tak masuk ni, market tinggal kita. Tak. Market ni, dia tak macam kita. Tak. Orang tengah beratur jual nasi, kita pergi bitah orang tu. Dengan harapan, kita boleh makan awal, kita boleh masuk awal, nanti bos kita akan sayang kita. Tak. Tapi market tak. Market selagi ada order kosong, order tu dia akan pergi ambil. Pergi ambil, korang yang sell bawah ni, SL lah. Jadi SL lah. Atas ni baru tak SL. Sebab apa? Sebab itulah order paling besar. Yang dia orang nak collect, baru dia turun. Barulah kita boleh grow daripada modal kecil ke modal besar. Baru kita best. Kita punya entry tu. Bukannya kita masuk floating. Tak apalah. Kat apa? Okey, account ni saya sanggup kamikaze. MC pun MC lah. Bukan masalah MC. Kita MC, kita kena tahu kenapa account aku MC. Kita kena ada sebab. Kita SL, kenapa kita kena kita SL? Kita profit, kenapa kita profit? Kita loss, kenapa kita loss? Kita exit market, kenapa kita exit? Kena ada sebab. Tak boleh kita cakap, sebab ni, sebab apa? Sebab kawan saya sell lah. Tak boleh. Dia kena ada sebab. Ada sebab tu baru kita, bila kita masuk kubur hati, baru kita boleh jawab dengan malaikat tanya, kau trade forex macam mana? Tak tahu. Kawan saya buy lah. Kawan saya sell lah. Tak ada harga tu. Sebab tu korang kena belajar. Kenapa aku sell kat sini? Kenapa aku kena stop loss kat sini? Bukannya member cakap buy, korang buy. Member cakap sell, korang sell. Member semalam profit, hari ni loss. Kita pun maki dia. Apa pasal kau loss kat sini? Semalam kau profit. Tu, kita kena buy sell bersebab. Tak boleh kita masuk market tu dengan apa? Dengan hanya teka-teka. Sini kot. Kalau boleh
Dalam trading kita tu jangan ada kod. Tak, kod. KOT. Kod. Sini kod. Sini boleh kod. Exit sini boleh kod. SL sini boleh kod. Tak boleh. Kita SL kita kena ada zone kita. Tak, kita TP kita ada zone kita. Kita take profit pun kita ada zone kita. Tak, market contohnya market tengah orang tanya saya, contoh saya masuk weekly. Tak, weekly sell. Orang tanya saya, kalau weekly sell dekat mana kita akan TP dia? Tak, kan biasa orang kalau entry kan 100 pip. Tak, 100 pip. Kita mula paling tinggi pun dalam 200 lah. 200 pip. 200 pip ni pun macam orang mula dah goyang dah. Goyang macam mana? Goyang macam kan market reverse, rugi. Tak. Okay, macam ni. Market hanya ada buy dengan sell. Tak, buy dengan sell. Kalau dekat weekly kita sell, kita akan exit di mana? Bila berlaku set up buy. Sebab apa? Bila kita sell, berlaku set up buy dah confirm, baru sell yang kita exit. Sebab apa? Kalau kita exit awal, kita exit 200 pip, market pergi 1000 pip. Nah, market pergi 1000 pip, apa kita nak buat? Nak re-entry. Salah tepat, MC. Nah, sebab tu bisnes saya masuk atas, saya biar je market pergi. SL tak ada, TP tak ada. Sebab bersebab lah. Sebab apa kita open SL. Nanti kita akan belajar lah kenapa saya open SL, kenapa saya open TP. Sebab market turun laju, market pergi buat trend, kita akan exit bila berlaku setup baru. Kalau setup baru tak berlaku, sampai 200 pip kita buka, kita nak masuk market dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan setup tak ada, kita akan buat setup kita sendiri. Kita pun masuk, market pun reverse. Kita cakap, market ni aku masuk buy, dia sell, aku masuk sell, dia buy. Sebab apa? Sebab kita bercakap dengan nafsu, bukannya kita bercakap dengan ilmu. Kalau kita bercakap dengan ilmu, kita akan buat apa? Oh, dalam market ni ada buy, ada sell. Aku sell, mana TP aku dekat buy. Selagi tak berlaku saya tak buy, mana aku akan hold aku punya entry sell. Sebab di weekly kita masuk, paling kurang kita akan dapat 500 pip. Paling kurang 500 pip. Kalau modal kita modal kita $10, kita masuk 0.01, mana kita akan profit $50, 500 pip. Sebab tu kita nak masuk market, keluar market, kita kena ada sebab. Kenapa aku masuk? Kenapa aku exit? Bukannya kita cakap apa? Sebab kawan kita buy ke, kawan kita sell ke tak? Jangan macam tu. Jadi kita kena faham kita punya basic kita adalah apa? Sini ini bermulanya trend sell. Sinilah bermulanya trend buy. Dua setup ni je saya belajar dengan cikgu saya dan saya screenshot. Sini sekejap. Berlaku sini, berlaku sini. Body melepasi shadow low. Body bullish melepasi shadow high. Kekuatan buyer adalah dekat low, kekuatan seller adalah dekat high. Mana berlaku dua setup ni, sini korang boleh sell, sini korang boleh buy. Selagi tak berlaku setup ni, jangan cuba melawan market. Betul. Aku nak jadi orang pertama lah. Nak menjadi orang pertama masuk setup saya ni. Kita jangan jadi orang pertama.
Masa dekat sekolah, sebab tu bila saya sembang dengan salah seorang student saya, dekat dia cikgu kat sekolah. Saya tanya dia, dekat sekolah anak murid kita ni, kita suka tak kalau dia dapat nombor 1? Dia cakap suka. Sebab apa? Sebab nampak hebat lah nombor 1. Nah, saya bercakap dengan dia, okey, dalam bisnes orang last sekali dia adalah orang paling hebat. Nombor 1 dia tak hebat. Nah, sebab dia hanyalah dalam dunia biasa, bila kita jadi nombor 1, kita dianggap hebat. Tengok kita punya nombor 1 kita. Nah, kehidupan harian kita belum berlumba. Siapa dia nak masuk nombor 1? Oh, aku nombor 1. Aku first comment. Aku first ni. Tapi apa function dia? Tak ada apa pun. Nah, tapi dalam dunia bisnes, sebab korang nak belajar forex, korang kena tahu konsep bisnes. Dalam bisnes, orang yang last sekali dia akan power. Sebab apa? Nah, macam ketika dia lah. Bila orang dalam bisnes ni, dia tak akan buat keputusan terburu-buru. Dia akan tengok dulu. Dia akan ulang kaji. Boleh ke tak boleh ke, boleh ke tak boleh. Tapi bila kita dalam masyarakat biasa, kita belum berlumba. Kesan dia apa? Oh, anak aku dapat nombor 1. Oh, anak aku nombor 1. Last sekali anak aku pun jadi kuli. Anak aku jadi kuli tak? Anak aku jadi kuli. Itulah perhairan kita. Nak jadi nombor 1. Okey, lepas tu last sekali jadi kuli juga. Tapi dalam bisnes, orang yang ambil keputusan yang last sekali. Contoh, kita nak share. Orang share awal. MC. Orang share kedua awal. MC. Orang share ketiga awal. MC. Last kali berapa? Orang yang share 100 kali tu. Orang yang last. Orang yang ke 100. Entry, floating 1-2 pick, market apa trending. Nah, yang tu orang cakap dalam bisnes, orang berjaya. Forex ni, market bisnes yang paling besar sekali atas muka bumi. Sebab dia, dalam tu kita berjumpa dengan macam-macam orang. Orang modal $10, orang modal $100, orang modal $10,000, beratus ribu, berjuta-juta, bertrilion apa semua. Jadi basically kita tengok market ni, bila berlaku setup macam ni, baru kita akan sell. Bila berlaku setup macam ni, baru kita buy. Jadi kat situlah kita akan entry. Bila kita entry, baru kita akan nampak, oh berlaku macam ni. Aset kita kat mana? Aset kita bila market melepasi atas ni untuk sell, untuk buy. Bila market melepasi bawah ni, untuk buy. Jadi kalau kita buka time frame weekly, kita punya SL tu besar. Contohnya 200 pip. Bukan itu kita punya exactly zone. Adalah cara kita belajar ni, macam mana nak dapat zone yang kecil apa semua tu. Tapi itulah zone kita tu. Okey. Ya, ada member kita tanya, sel body merah tu mesti lebih panjang body biru, shadow biru. Dia body merah tu mesti lebih panjang dari shadow. Dia bukan body. Ingat balik kita punya nota tadi. Okey. Ingat balik nota. Nanti saya akan bagi balik dalam grup nanti. Nota ni, kekuatan candle buy adalah pada low. Lepas tu kekuatan candle sell adalah pada high. Dua tu je. Mudah tu je. Mana ni saya nak korang buat homework. Marking dia punya tu. Okey. Dia kalau Malaysia ni dia panggil engulfing. Engulfing ada, Marabuzu ada, tak tahulah. Sebab saya tahu pasal
cara orang Malaysia ni treat lagu mana. Yang saya tahu, seller menang, buyer menang, saya masuk. Tu je. Okay. Mungkin korang panggil benda tu engulfing ke apa ke, tak ada masalah. Tak. Saya tak ada saya nak marah ke apa, tapi bila korang belajar nanti baru korang akan tahu. Common break, clean break, dan apa panggil? Fake break. Tak. Okay. Yang mana yang abang tak faham tu? Abang Rizwan kita, yang abang tak faham yang mana? Okay. Cikgu belajar dengan orang putih. Saya belajar dengan orang Jepun. Cikgu saya orang Jepun. Dulu saya buat bisnes kat Jepun dulu. Jadi bila buat bisnes tu, dia orang Jepun ni dia tanya saya, tak letih ke main Jepun setiap minggu? Jadi saya pun cakap letih juga. Itu yang ajar saya trade forex tu. Tapi dengar macam mudah tak? Dengar macam mudah apa? Orang Jepun tu ajar. Tapi time belajar tu adalah apa panggil? Sepak terajang dia tu semua tu. Sebab kita belajar orang Jepun ni, orang Jepun dia betul-betul disiplin. Seminggu saya buat 3,000 screenshot. 3,000 screenshot, kalau silap buat kena buat 6,000. Mana 3,000 seminggu, mana kalau sebulan 3, 6, 9, 12, 12,000 screenshot. Baru okay, mana abang tengok balik nanti. Sebab saya tengok dalam balik pun, sebab orang lain pun dah tengok apa saya cerita ni. Okay, jadi bila saya belajar dengan cikgu Jepun saya ni, dia punya disiplin dia terlampau tinggi. Kalau macam kita dekat Malaysia ni, kita kat disiplin paling tinggi kita adalah askar kita lah. Askar kita hebat lah, askar kita tu. Tapi kalau orang Jepun ni, dia punya cara dia yang saya paling terasa sekali bila dia cakap apa, orang Melayu ni adalah orang yang paling hebat. Cuma lepas kita dijajah minda kita, sebab tu kita jadi lemah. Sebab tu dia adalah dia kutuk-kutuk bangsa saya. Bangsa saya, dia bukan kutuk, dia macam nak mengapi-apikan untuk kita bersemangat. Sampai bila dia kat apa? Sampai bila kau nak bergantung harap pada orang? Sampai bila kau nak bergantung harap kepada politik berubah, maka berubahlah kita. Jadi saya tak baru apa ni. Soalan mana ni? Ada tanya soalan. Contoh setup sell. Andai kata kalau body bear melebihi open bow tapi tak melepasi lower bow, tapi shadow bear yang tu kita Abang Caruana tanya kita, yang tu kita akan baca nanti apa panggil fake breakout. Okay. Okay, Abang Caruana tanya kita tadi. Contoh candle macam ni. Market ni body melepas ke sini, tapi ni hanya shadow je. Shadow je ni. Ni kita panggil fake break. Nanti mungkinlah kelas 5 bulan nanti kita akan belajar nanti fake break ni. Kita ada ni clean break. Clean break ni fake break ni. Fake break ni tak jadi. Okay, saya bagi sepintas lalu tu. Okay, kita ada clean break. Clean break ataupun CB. Setup dia
Dia kena macam ni. Macam ni. Body. Fully body melepasi shadow. Dia yang shadow ni bang, dia bukan harga pernah apa? Apa lagi? Harga pernah sampai itu adalah order yang paling besar. Tak. Kalau harga pernah sampai itu memang betul, itu kita belajar dalam support system. Tak. Ayat dia orang biasalah. Oh, tu harga pernah sampai itu. Betul lah harga pernah sampai itu, tapi apa fungsi low tu? Low bagi buyer itu adalah kekuatan untuk buyer. Tak. Abang tengok balik video saya nanti. Tak. Kenapa kita masuk dekat shadow tu? Sebab shadow tu adalah kekuatan. Kekuatan seseorang adalah kelemahan bagi dia. Contoh abang cakap, saya kalau saya bergaduh dengan orang, saya boleh pukul orang 10 orang. Tapi katalah saya bawa ke abang 10 orang. Mana 10 orang tu mati abang. Sebab apa? Sebab abang cakap, aku kalau 10 orang makanan aku je. Bila cakap makanan aku tu, jadi kita pun beranggapan kita dah hebat lah. Tapi sebenarnya orang dengar 10 orang. Kita bawa 10 orang, out lah. Jadi itulah kita cakap, kekuatan seseorang adalah kelemahan dia. Bila kita tahu kelemahan bagi buyer adalah dekat low, jadi di situlah bermulanya transcend. Ini contoh clean break, nanti kita akan belajar nanti. Lepas tu kita ada common break. Ini jenis breakout lah. Common break ni, dia macam ni. Ni candle buy, tapi dia memerlukan beberapa candle untuk break. Itu kita panggil common break. Common break ni dia hanya retrace untuk ambil order. Dia tak buat trend. Dia buat trend dekat mana? Dekat CB dia. Dekat CB trend. Nanti kita akan belajar kelas akan datang. Malam ni kita akan belajar basic je. Lepas tu kita ada fake break. Fake break market macam ni. Macam Abang Khairul tanya ni. Dia hanya break shadow. Dia break shadow break shadow, maknanya dia buat fake break. Tapi dia boleh buatkan pada action. Nanti kita akan belajar nanti. Benda simple, tapi bila kita cerita satu candlestick ni, banyak lagi perihal dia yang kita tak tahu. Yang kita tahu, di mana nak entry, di mana nak entry. Itu yang kita tahu. Tapi market buat fake break ke, common break ke, clean break ke, ada kita yang tahu? Tak tahu. Okay. CB ada tiga jenis. Common break ada 3 jenis. Fake break ada 2 jenis. Yang ni korang kena tengok nanti. Jadi kita akan belajar kelas akan datang lah. Sebab kelas tu memang pack lah. Korang kena belajar betul-betul. Nak cuba untuk mengenali market. Macam mana ni kita hanya belajar basic buyer, basic seller dan basic breakout ni. Basic breakout tu yang saya tunjuk ni lah. Lepas close bearish tu boleh suruh masuk. Kena tunggu version kat tengah-tengah. Tu tak sabar lah. Jangan fikir nak entry lagi. Banyak benda lagi orang kena belajar. Malam ni kita belajar malam ni adalah 1 daripada 100 baru. Sabar.
nak mendapat entry yang pucuk akar, sabar. Dia kena slow-slow, tak boleh laju. Basically kita kena faham yang ni. Faham apa? Kekuatan candle buy adalah pada low. Ingat kekuatan candle buy adalah pada low. Kekuatan candle candle sell adalah pada high. Dua tu je. Okay. Betul tu. Korang tak kisahlah, korang mungkin ada yang dah hebat macam mana pun, nak belajar ikut dulu. Ikut flow kita dulu. Apa ni, kelas akan datang kena bayar ke? Tak perlu bayar dah. Korang dah bayar dah 200 tu. Tak perlu bayar dah. Cuma saya minta satu je. Join kelas saya, jangan jadi silent. Okay. Join dan cuba bertanya bincang dalam grup apa ni. Nanti saya akan buat grup homework nanti. Orang hantar homework dalam tu je. Okay. Hantar homework, bincang sesama kawan-kawan. Betul tak betul. Lalu okey tak okey, saya akan komen lah. Saya tak ni okey, saya tak okey. Malam ni saya hanya bagi pengenalan kepada ni je. Okey, homework malam ni. Okey okey, sekejap saya ambil chart dulu. Okey, chart. Okay, cash for. Okay. Okay, sekejap saya screenshot dulu. Okay, homework kita malam ni macam ni tak kisah time frame mana. Tengok saya buat candle ni. Okay, candle ni berlaku break macam ni, korang ambil anak panah, marking dan bagi tahu seller wing. Seller wing, bagi tahu seller wing. Macam yang ni, bagi tahu buyer wing. Macam gitu je. Mana korang punya homework gitu. Jumpa nak panah, jumpa breakout tu, bagi tahu. Okay, ni seller, ni buyer. Seller wing, buyer wing. Mana korang nak kata tahu macam ni lah. Tak? SS jangan banyak. Seorang buat 2-3 dah lah, jangan banyak. Saya nak tengok korang punya kefahaman macam mana. Tak, macam ni. Berlaku breakout, dia naik, dia turun. Tak? Berapa peak dah. Tak? Macam dah kita trade macam ni, simple je. Tak? Apa ni? Ya, saya orang Terengganu. Saya asal orang Terengganu. Okey. Jadi homework dia macam ni. Untuk clean break je. Mana kita basic kita belajar main ni. Belajar seller menang. Seller menang. Jadi korang marking ni buat ada panah, tulis seller wing. Tu je. Nanti saya akan buat grup Telegram nanti. Mana homework korang hantar dalam grup tu. Jadi korang boleh bincang. Dalam grup Telegram kita sekarang ni, mungkin ada
nota tambahan ke saya nak tambah. Jadi itu grup yang ada sekarang ni itu adalah untuk belajar, untuk buat latihan grup lain. Bila grup lain, jadi korang hantar homework, ada salah ke, ada silap ke, ataupun betul. Kalau betul saya tak akan komen, tapi kalau ada salah saya akan komen. Mana bila korang hantar tu tak ada komen tu, maknanya betul lah tu. Mana kalau ada kawan-kawan kita buat salah, korang boleh tegur. Ingat kita kalau kita merajau orang, kita akan cepat faham. Sebab tu sekali boleh, kalau korang faham, kawan-kawan tanya, cuba jawab. Sebab apa? Bila kita faham dan ingin nak faham lagi, kita kena ajar orang. Okay, kalau seller telan bayar tapi high bayar lebih tinggi daripada high seller, adakah valid? Dia valid. Basic dia macam ni. Basic dia hanyalah contoh dia market macam ni. Breakout ni valid. Ini pun valid. Boleh ya. Yang atas ni tak penting. Yang penting yang breakout bawah ni, body melepasi shadow, itulah valid. Yang atas ni tak kisah dia nak tinggi ke, dia nak rendah ke, itu tak kisah. Sebab tu bila orang tanya saya, adakah ini engulfing? Kalau engulfing lebih kepada yang ni. Sebab tu saya cakap, saya hanya trade buyer dan seller. Bila kita memahami buyer dan seller, baru kita akan nampak, macam ni. Kalau saya cakap engulfing, korang akan cari yang ni je. Yang ni korang tak akan cari. Sebab kau cakap, ni bukan engulfing. Sebab tu saya cakap, saya tak trade engulfing. Saya trade seller menang, saya sell. Buyer menang, saya buy. Itu je. Simple. Buat trade ni simple. Kalau MC, kalau loss, tengok balik. Tempat loss tu kita boleh buy balik. Itu cara kita. Okay. Kalau kita cakap, macam kita buat target Fibo dah. Nak buy high ke low, nak sell low ke high. Kadang kita pening, nak buy ni high ke low ke high lah. Kalau nanti saya akan tunjuk cara macam mana korang nak target Fibo, CV sama, buy pun sama, sell pun sama. Adik kita nak ajar orang. Ni kalau Fibo ni macam ni, kadang-kadang orang nak fikir high kat mana, low kat mana, pening juga. Tapi bila kita belajar target Fibo tu, baru tengok, sebenarnya forex ni simple je. Yang beza dia nama je. Yang ni sebut nama lain, ni nama lain. Padahal benda simple je. Benda yang berulang, tapi keadaan yang berbeza. Keadaan berbeza bila apa? Sebab orang ni nama lain, orang ni nama lain. Padahal benda sama je. Sebab tu bila saya sebut clean break, orang cakap, CB ni macam engulfing. Saya cakap bukan engulfing. Engulfing tu adalah CB. Tapi CB sebenarnya bukan engulfing. Sebab CB ni dia clean break. Dia yang meng-clearkan break untuk bagi tahu di sinilah berbunyinya trend. CB CB adalah trend. Common break adalah retrace. Fake break adalah sweat zone. Nanti kita akan belajar nanti. Banyak benda lagi. Dah lah CB ni ada 3 jenis. Common break ada 3 jenis. Nak faham pening lagi. Sabar tu. Sebab tu kita masuk slow-slow bagi biar faham. Mungkin ada orang yang laju, ada orang yang slow. Tapi kita ambil sama rata. Slow pun tak, laju pun tak. Kita buat biar nampak. At least korang join kelas saya, korang tak
tak boleh cerita semua pun, bolehlah cerita sikit-sikit. Contoh orang rumah tanya, apa? Habis belajar ni apa yang belajar tu? 2-3 malam tu belajar apa? Tak. At least boleh cerita pasal buyer seller, okey dah. Tak, ni orang rumah tanya belajar apa 2-3 malam tu? Entah, cikgu tu ajar apa tau, tak faham juga. Tak, jangan macam tu. Tak. Sebab korang bayarlah untuk belajar. At least ada benda lah. Tak, janganlah bayar, tak apalah nanti bila aku free aku belajar lah. Kalau boleh, kita buat kelas online, join online. Tak, belajar sekali, belajar. Jangan cakap, oh tak apalah saya tak ada online pun tak apa, saya tengok video. Tengok video dengan tengok online tak sama. Tak. Nak lagi elok, join belajar dalam tempat, contohnya PC ke forex ke, tak. Bila duduk depan baru kita boleh cerita lagi jelas. Tak. Boleh kita cerita online ni nampak dah. Lepas tu kalau cakap, oh saya nak buat PC lah, nampak sikit dah. Sebab apa pula? Sebab bila online ni, kadang apa yang kita nak tanya tu, nak baca tanya, cikgu, dalam grup cikgu tu ada ramai 800 orang, 1000 orang. Tak. Tapi bila orang senyap, adakah cikgu marah? Saya cakap apa? Saya tak marah. Sebab apa? Dia orang ni nak tanya, cuma dia tak tahu macam mana aku nak tanya. Tak. Sebab tu bila orang silent, saya tak marah. Tapi saya kesal sikit lah. Tak. Kenapa? Join ke lah. Tapi tak bertanya. Tak. Cuma kita tahu, orang yang join kelas ni, dia nak tanya, cumanya dia tak tahu apa aku nak tanya ni. Tak. Kan tanyakan salah. Tak apa. Tanya je. Kalau orang rasa macam, saya tak faham bab ni, bagi tahu. Tak. Sebab saya sebagai cikgu korang, saya adalah untuk guide. Tak faham bagi tahu, tak faham bagi tahu. Bukannya kita cakap tak faham, senyap ke aku kata jangan senyap. Okey, jadi apa ni? Cari CB Masjid Gafing, tak, bukan Engafing. Macam saya sebut tadi, cari macam ni. Kalau Engafing korang akan cari, kalau Engafing korang akan cari macam ni. Betul tak? Ni Engafing. Sebab apa? Sebab candle makan candle. Tu Engafing. Tapi CB tak macam tu. CB clean break. Clean break macam ni pun valid. Sebab apa? Sebab kita pentingkan ni. Yang atas ni tak kisah apa berlaku. Yang atas ni tak kisah. Yang ni penting. Jadi cari homework dia macam ni adik. Saya tunjuk adik. Yang ni. Dah. Berlaku CB. Marking. Bagi tahu. Sailor wing. Tu je. Tu je homework korang nanti. Okay. Homework sepatut betul. Cikgu adakah CB, CMB akan diterap? Saya katakan satu. Tu silibus kedua ni. Silibus kedua ni saya akan cerita satulah pasal common break, pasal clean break, pasal fit break tu. Saya akan cerita satu-satu biar kau faham. Kalau tak faham, kita akan ulang balik kelas tu. Korang ada hak untuk request. Kalau tak faham, beritahu. Tak, beritahu, jangan buat apa, buat senyap je. Okey, jadi untuk malam ni saya rasa setakat ni dulu. Jadi korang yang tak dapat join tu tengok balik apa yang kita cerita malam ni. Sebab hari ni pun
malam minggu. Saya tak nak ambil masa lama-lama lah, sebab kita cerita pun pasal basic gimana ni. Nanti kita punya Cik Fidawati akan post video ni dekat Telegram. Mana siapa yang join lambat ke, tak dapat join ke, mana tengok dekat Telegram ni lah. Nanti dia akan bagi nanti. Okay. Saya akan buat group homework nanti. Kelas kedua 5 bulan nanti. 5 bulan nanti saya akan buat kelas pula. Sebab saya bagi tempoh bertendang kepada korang 4 hari untuk korang kumpul soalan tu. Saya ajar korang tengok market, kumpul soalan, dan bila kelas baru korang boleh tanya. Saya akan bagi tempoh setengah jam ke untuk korang faham. Korang tanya ke apa ke, baru kita akan masuk bab baru. Sebab tu saya ambil masa 4 hari. Mungkin korang ada kerja ke, ada masa nak pergi bercuti ke tak. Jadi sebab tu saya ambil masa 4 hari. Korang ada spend masa untuk cari apa. Kalau saya buat setiap malam, korang berlatih ke, ada boleh join, tak boleh join. Jadi kita ambil masa, belajar elok-elok. Okay, jadi setakat tu dulu untuk malam ni. Yang mana balik kampung tu hati-hati. Mana kalau letih ke, berehat lah. Jangan, sebab apa, family kita tunggu untuk menanti kita, bukannya untuk menunggu tangisan. Okay. Jadi selamat berhujung minggu dan selamat berehat, dan happy trading. Okay. Assalamualaikum.